Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah malam ini bersama saya Khadijah Faisal. Keganasan rejim Zionis setiap kali menjelangnya Ramadan bukan suatu yang mengejutkan. Namun kali ini Israel semakin melampaui batas. Kebiadapan penceroboh Yahudi mencabuli masjid ketiga suci umat Islam itu mencemari Ramadan. Umat Islam yang sedang beribadah termasuk wanita dan warga Mas dipukul dan dihalau dari Masjid Al-Aqsa. Hak mereka untuk beribadah dengan aman pada bulan mulia ini dirampas dan dinafikan. 5 April lalu, polis Israel bertindak menyerbu kompleks dan ruangan solat di Masjid Al-Aqsa sebelum subuh ketika jemaah Palestin sedang sibuk melakukan solat sunat dengan aman. Israel cuba menipu dunia dengan mendakwa kononnya terdapat pembuat kacau dalam kalangan pemuda Palestin di dalam Masjid Al-Aqsa dan tindakan polis Israel memecah masuk masjid itu adalah untuk menangkap kumpulan tersebut. Bagi meyakinkan masyarakat dunia, Israel juga menyebarkan video yang menunjukkan polis mereka diserang menggunakan bunga api dan mercun. Namun, kebenaran tidak boleh disembunyikan. Tular di media sosial visual yang menyaksikan polis Israel memukul dengan kejam para jemaah dengan cota dalam keadaan gelap. Polis negara haram itu juga bertindak memecahkan tingkap dan menyerang jemaah serta menahan lebih 350 rakyat Palestin. Sekurang-kurangnya 7 cedera termasuk wanita dalam insiden itu. Kezaliman Zionis tidak terhenti di situ. Selepas subuh, umat Islam Palestin dihalang daripada memasuki Masjid Al-Aqsa dan dihalau keluar. Penganut Yahudi yang menyambut perayaan Pesach sebaliknya dikawal rapi oleh polis Zionis untuk memasuki perkarangan Al-Aqsa. Tidak cukup sekali, rejim Zionis mengulangi perbuatan menceroboh Masjid Al-Aqsa keesokan harinya. Polis Israel menyerbu balai solat Al-Qibli selepas solat tarawih, melemparkan bom tangan dan memukul jemaah Palestin. Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin berkata, pasukan perubatan telah merawat 6 rakyat Palestin di lokasi kejadian. 2 daripada mangsa dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut. تم تكسير الكراسي والأبواب الموجودة في المسجد وبعد أن أخرجوا الشباب تم إخراجها حتى يقوموا لتجهيز المكان للصلاة. فهذا ما حصل في مشكلة مش بس الحكومة، مشكلة في دولة إسرائيل نفس السياسة كلها، ولكن واحد بخبطك بشوي شوي وواحد بخبطك خبطة واحدة. عندك اثنين نفس هدفهم قضاء على الأمة الإسلامية، هدفهم أخذ المسجد الأقصى المبارك، طرد الفلسطينيين من فلسطين، ولكن كل واحد له أسلوب شكل. Menurut Suruhanjaya Hal Ehwal Tahanan Palestin, polis Israel mula membebaskan tahanan dengan syarat mereka tidak dibenarkan berada di Masjid Al-Aqsa dan Kota Lama Baitul Maqdis selama seminggu. Melihat tindakan melampaui batas rejim Zionis di Baitul Maqdis, Hamas tidak berdiam diri. Beberapa buah roket dilepaskan pejuangnya dari Gaza ke arah Israel. Namun, serangan roket kecil Hamas itu dibalas dengan serangan udara yang mengakibatkan kemusnahan besar di Gaza. Wartawan agensi berita AFP menyaksikan sekurang-kurangnya 3 roket dilepaskan dari Gaza ke Israel. Siren amaran kedengaran di penempatan haram Yahudi. Israel mendakwa salah satu daripada roket Hamas mengenai sebuah kilang di Sderot, manakala kebanyakan roket yang lain dipintas sistem pertahanan Iron Dome. Tidak lama kemudian, rejim Zionis bertindak balas dengan melancarkan serangan udara ke atas Gaza. Kepulan asap kelihatan menjulang ke udara. Israel mendakwa serangan mensasarkan gudang penyimpanan senjata Hamas. Namun apa yang jelas, kemusnahan turut melibatkan kerosakan kediaman dan harta benda orang awam. Penduduk Gaza melaporkan terdengar bunyi letupan yang lebih kuat daripada kebiasaan. Letupan kuat itu membentuk sebuah kawah besar di tengah Gaza. فجأة الساعة 3 سمعنا صوت ضربة واحدة. صحينا وخلص يعني وقلنا يعني خلاص هديت الأمور. فيش 10 دقائق ربع ساعة
إلا 4 5 صواريخ F-16 في نفس المكان جوار البيت يعني. طبعا الهلع والخوف والذعر وهلع الأطفال والنساء، وانت بتحكي عن وقت يعني في نص الليل الأطفال يعني كانوا نايمين والنساء. Selain Gaza, rejim Zionis turut melancarkan serangan udara ke arah selatan Lubnan. Ini serangan pertama Israel terhadap Lubnan sejak April tahun lalu. Alhamdulillah bertemu kembali. Keganasan yang dilakukan rejim Israel di Palestin tidak dapat disembunyikan lagi. Pemimpin dunia Islam rata-ratanya mengutuk kekerasan terhadap umat Islam yang beribadah di Al-Aqsa, negara barat, termasuk Amerika Syarikat pula menggesa ketegangan dihentikan. Dan untuk kita mengupas lebih lanjut di talian Skype ketika ini, Setiausaha Agung Persatuan Ulama Malaysia PUM, Profesor Dr. Muhammad Roslan Muhammad Noor. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, kalau kita lihat perbuatan rejim Zionis yang telah mencabuli masjid di Al-Aqsa dan memperlakukan begitu zalim terhadap umat Islam di Palestin dalam bulan Ramadan, apa motif sebenar Israel dan apa yang mereka dapat daripada perbuatan ini Prof? Ya, kalau kita lihat ya, ini adalah bentuk kezaliman berterusan yang dilakukan oleh pihak Israel tanpa mereka mengingkarkan bahawa masyarakat Islam sekarang berada di dalam bulan yang sangat mulia, iaitu mereka menumpukan segala perhatian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka tidak mengelakkan perkara itu dan mereka terus sahaja menyerang Masjidil Aqsa ini, di mana mereka tidak mahu ada di kalangan orang Islam itu yang melakukan ibadat pada malam hari dan duduk beriktikaf di dalam masjid tersebut, kerana mereka ingin memberi laluan sebenarnya kepada orang-orang Yahudi yang ingin merayakan perayaan Pesach mereka, iaitu perayaan yang pada tahun ini jatuh pada 5 April hingga 13 April. Jadi tempoh itu lebih pada dalam 8 hari tersebut merupakan tempoh yang sangat genting kepada umat Islam di Palestin ini, khususnya di Masjidil Aqsa, untuk mereka mempertahankan kesucian Masjidil Aqsa. Kalau kita lihat di dalam laporan-laporan kita nampak dengan sendiri betapa kezaliman tentera Yahudi itu, mereka masuk menjajah ke dalam itu. Apa yang mereka nak sebenarnya? Kalau kita tengok perkara ini, mereka mahukan supaya Baitul Maqdis itu ataupun Masjidil Aqsa itu dan juga Al-Quds dijadikan sebagai ibu kota negara Israel. Mereka ingin memiliki, mereka ingin orang kata menguasai keseluruhan Baitul Maqdis itu sebagai tempat di mana menjadi kota kepada mereka. Sedangkan Baitul Maqdis merupakan kota suci kepada orang Islam. Kalau dalam kaedahnya kita kata Al-Qudsu lana. Quds itu adalah milik kami, milik kita orang Islam. Baik Prof, kalau kita melihat kepada kezaliman terkini rejim Zionis di Palestin, dunia Islam termasuk Malaysia pastinya mengutuk keras. Malah Presiden Turki menyifatkan Israel telah melampaui batas. Prof, adakah ini mencukupi? Pada hemat saya, bagus kita menunjukkan betapa kita mengutuk keras tindakan mereka, tetapi tindakan kita itu tidak boleh terhenti setakat sekadar mengutuk tindakan yang dilakukan, tetapi kita mesti menggerakkan usaha untuk memastikan bahawa Zionis Israel ini dibawa ke muka pengadilan. Kita mesti bawa mereka ke mahkamah keadilan antarabangsa, mahkamah jenayah, untuk meletakkan mereka ataupun untuk memastikan mereka bertanggungjawab di atas apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan ini adalah salah satu daripada bentuk genosid, itu bentuk pembunuhan beramai-ramai untuk mereka menguasai kawasan Baitul Maqdis ini secara keseluruhannya. Jadi di kalangan orang-orang Islam yang berada di sana, alhamdulillah kita lihat masih lagi ada di kalangan masyarakat Muslim, orang Palestin yang begitu kental jiwa mereka untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa, dan menjadi kewajipan kita di seluruh dunia untuk memberikan sokongan kepada mereka. Dan kita perlu juga menggerakkan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa seperti OIC, jawatan kuasa yang khas berkaitan dengan Palestin di bawah PBB umpamanya, untuk kita pastikan semua ini digerakkan bagi kita mendesak supaya peringkat antarabangsa mengutuk
keras tindakan yang dilakukan oleh Israel dan membawa mereka ke muka pengadilan. Baik, Prof. Kalau kita lihat ya, kebanyakan media barat khususnya dilihat seperti berat sebelah dalam memberi laporan mereka seolah-olah mahu menjaga hati Israel ini. Jadi pandangan Prof terhadap situasi ini, Prof? Ya, ini bukan pertama kali ya media melaporkan dalam keadaan yang berat sebelah ya. Memang setiap kali berlaku peristiwa yang mana bentuk keganasan pihak tentera Israel ini. Apa yang digambarkan dalam media antarabangsa adalah orang Palestin yang memulakan. Apa yang digambarkan oleh peringkat antarabangsa adalah Israel mempertahankan diri. Sebenarnya perkara tersebut tidak berlaku begitu. Sebenarnya mereka tidak memberikan kebebasan kepada penduduk Palestin untuk melakukan ibadat di dalam Masjid Al-Aqsa yang merupakan masjid yang suci di dalam Islam, merupakan pertama umat Islam yang merupakan tempat di mana Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj singgah di masjid tersebut, dan masjid itu adalah merupakan masjid yang suci. Dan kalau kita lihat media-media antarabangsa mereka melaporkan apa yang berlaku, kita katakan gambaran yang salah terhadap peristiwa tersebut, terhadap apa yang berlaku, dan mereka lebih kepada untuk menunjukkan Israel yang menunjukkan bahawa Israel yang diserang oleh pihak orang Islam, sedangkan mereka yang menyerang orang Islam. Ya, betul. Dan mereka menggunakan segala persenjataan canggih untuk menembak orang Islam di dalam masjid. Mereka melakukan serangan tertentu. Ini semuanya menunjukkan betapa kezaliman mereka itu. Kalau berdasarkan kepada media antarabangsa, memang mereka berat sebelah dalam pelaporan. Ya, ini turut dinyatakan oleh Edward Said sudah lama dalam kritiknya terhadap media antarabangsa ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Prof untuk perkongsian itu tadi. Itu dia Profesor Dr. Muhammad Roslan Muhammad Noor yang merupakan Setiausaha Agung Persatuan Ulama Malaysia. Baik penonton, sekian Glob Ahli Hijrah untuk malam ini. Lagi kupasan berita antarabangsa pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.